Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Waalaikumsalam. Maharis Hairi, Saudagar Kejora, siapa view tak naik pula ni, Akil Akmal, Abang Anwar Rizal, Amran Bayu, Mimi Rizal, Ying Global, Ikin Hussein, Zafani Zakaria, Dizul Chelsea, Hairi bin Taib, Zul Hanifah, Zuluman. Fik, moderator blog aku Fik, biar betul wajak ni, kawan lama saya lepas blog. Jangan Guntur, sekali saya tengok, dia nak suruh abang tengok kat FB tu. Zulkarnain, Maidi Alias, Muhammad Faiz, Joe Rambo, MFBJ, Liza Arisha, Zulkifli Ahmad, Yusof Pak Ngah, Pijan, Paradogi Resource, semua moderator Ismail Hashim, Farid Razak. Waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam, Mam Putra, Yusi Ismail, Barin bin Omar, semua sekali lah. Hari ini saya bersiaran secara live di 3 platform saya, tuan-tuan yang alhamdulillah sihat. Terima kasih. Saya bukan mencari populariti murahan, tapi saya bagi ilmu. Nak dengar, tak mau dengar sila berambus. Saya Waalaikumsalam, Joe Labu. Saya hari ini bersiaran live di 3 platform saya. InsyaAllah lepas ni kita 4 pula. Akaun backup, ya, Alam Maya ni sahabat saya, tolong follow dia. Saya bersiaran secara live di YouTube saya, di Facebook dan juga di TikTok saya. Nama semua sama, Muhammad Syafiq Abdul Alim, Bapisa saya. Teruskan berkongsi, tuan. Segak dekat Ramadan ni, Ramadan Rahmah. Ramadan Rahmah lah cerita dia tu ni. Tu pun suasana tu tak ada. Saya pun sedap tak sedap, oi, nak bulan Ramadan lah. Tapi itulah cerita dia, saudara semua. Muhammad Fazli, Waalaikumsalam, daripada YouTube. Ahmad Rashidi, Lawa Baju, itulah kenangan. Kenangan bersamamu Wan Saiful. Masa dia jadi ketua penerangan dulu lah. Tapi insyaAllah Tuhan duga dia akan meletakkan dia di tempat yang tinggi suatu hari nanti. Farid Razak, TikTok ada ke? Okey kat TikTok pula. Okey, semua ada. Semua platform ada lah ni. Tak kisah semua. Di Facebook, TikTok, YouTube, semua kita ada. Lepas ni Instagram pula. Broken Angel, Waalaikumsalam. Hang sambut Ramadan mana Afiq? Saya merancang bulan Ramadan ni saya nak pergi sembayang kat banyak masjid lah, sebab dugaan banyak. Jadi saya akan buat list dekat dalam saya punya FB saya. Nanti saya akan beritahu lah kan, saya akan buat list kat mana. Nanti kita boleh bertemu di situ. Dan siapa nak buat grup WhatsApp nanti boleh lah, no? Kita buat grup WhatsApp Ramadan kan. Mana tahu ada qiyamul-lail ke apa kan. Lama kita tak pergi charge energy ni. Dia bila dia tak charge energy dia cepat down. Jadi kita kena pergi charge energy bagi dia kuat balik kan. Nak berjuang ni, kalau agama Islam dia letak agama kat depan. Bila agama tak kat depan, dia punya aura dia tu lain macam. Jadi bulan Ramadan ni kalau ada, kita boleh buat grup lah, buat grup WhatsApp tak mana-mana. Tak ada masalah apa. Saya pun ada 5 grup WhatsApp dah ada. Fit tour seluruh Malaysia. Jahanam, mampu duit. Mamu charge apa ni? Oh, sorry saya tidak terlibat dengan dadah. Minta maaf. Dadah itu berbahaya, musuh nombor 1 negara. Kita mesti menjauhinya. Okey, saudara semua, teruskan perkongsian. Tuan M kata betul ke? Saya tak mau terperangkap dalam isu-isu yang sebegitu. Lalang tanya, tak apalah, kita mula terus. Fik, pergi tarawih naik helikopter insyaAllah. Kalau kita ada sponsor daripada. Okey, tuan. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam. Salam sejahtera kepada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam yang sedang menonton live saya ni. Teruskan tekan button share. Jadi saya pun penat tadi dah buat research apa semua. Jadi tuan-tuan, kita mula sebab lagi saya nak kena pergi dekat room. Ada seorang YB pula tengah live, saya dapat tahu lama. Mereka panggil saya pergi kat room tu, WhatsApp duk masuk dah. Mai. WhatsApp bagi saya pederah ni lo. Bagi saya pederah ni lo, saya pergi di sana.
Gambar kabur. Alah, gambar kabur kena lap screen. Okey, tuan. Rakyat Malaysia sekarang ini tiada masa untuk melayani isu-isu berkaitan dengan parti-parti politik dan isu berkaitan dengan perkauman ataupun isu berkaitan dengan agama. Rakyat Malaysia tak ada masa, tuan. Kita bukan ada masa 5 tahun sekali cukup lah kita cerita pasal Pakatan Harapan ke apa ke. And selepas 5 tahun tu fokus pada pentadbiran negara lah. Kita bukan ada masa duk cerita nak buat perhimpunan perkauman lah, nak cerita pasal agama, lawat sana lawat sini. And tu rakyat Malaysia sekarang ni tak fikir benda tu semua. Dan saya cakap ni adalah berdasarkan fakta. Berdasarkan laporan Merdeka Center berkaitan dengan persepsi terhadap ekonomi kepimpinan dan isu semasa pasca tinjauan pilihan raya umum yang ke-15. Majoriti rakyat Malaysia memberi fokus berkaitan dengan kadar inflasi dan perkembangan ekonomi mereka, di mana daripada poll yang telah dibuat oleh Merdeka Center, 34.5% responden memberi tumpuan kepada inflation rate ataupun kadar inflasi, dan 12.8% memilih enhanced economic growth. Dan kerajaan sepatutnya memberi fokus kepada isu yang berkaitan dengan peluang pekerjaan, jurang pendapatan, pelaburan asing dan reformasi pendidikan serta reformasi institusi, berbanding membuang masa untuk menghunus kerih. Dikatakan pula kat kita, kita ada craze nak berperang dengan Pakatan Harapan, membujur lalu, melintang atap. Rakyat tidak ada masa untuk benda tu semua. Nak hunus kerih, hunuslah. Rakyat pun nak pakai kerih waktu kenduri perkahwinan pun tak ada duit. Mereka duk sibuk nak menghunus kerih dan menghasut kepada kebencian kaum dan juga keagamaan dalam negara kita. Kerajaan hari ini tak payah hunus kerih, ternyata gagal dalam pentadbiran dan pengurusan negara, hingga mereka terpaksa mencipta pelbagai isu lain untuk mengalihkan tumpuan rakyat. Namun, dilihat tidak berjaya kerana rakyat tidak akan lagi termakan dengan isu-isu berkaitan dengan perkauman dan juga keagamaan dalam negara kita. Bagi rakyat sekarang, majoritinya, termasuklah anda yang melihat live saya pada malam ini, tolong share bagi lagi hebat dan dahsyatnya. Rata-rata rakyat mereka inginkan peluang pekerjaan dengan gaji yang lumayan, kos sara hidup yang murah, dan ada makanan di atas meja makan mereka. Merentasi semua kaum dalam negara kita dan mengalami masalah yang sama. Tidak kiralah sahabat kita Cina, India, Melayu, Kadazan, Iban, semuanya menghadapi masalah yang sama. Dan mereka inginkan peluang pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Mereka ingin menjamin makan dan minum di atas meja mereka. Begitu jugalah dengan kepelbagaian agama yang ada dekat dalam negara kita. Tidak kiralah dia Islam ke, Kristian ke, Hindu ke, Sikh ke, pun mengalami masalah yang sama. Dan apa yang kita dapat lihat hari ini, apabila bermulanya sesi persekolahan, semua rakyat dalam keadaan suram dan menyedihkan. Ada di antara rakan-rakan yang mungkin berada di sini terpaksa berhutang dengan rakan-rakan dan sahabat mereka yang lain bagi memenuhi keperluan persekolahan anak-anak mereka. Ada di antara kita semua yang terpaksa menyuruh anak-anak menggunakan baju sekolah yang lama, beg sekolah yang lama serta kasut sekolah yang lama sebab tidak mampu untuk membeli peralatan sekolah yang baru kepada anak-anak kita. Dan mungkin ada di antara kita yang ada dekat sini yang terpaksa menebalkan muka walaupun bekerja di pejabat-pejabat swasta maupun kerajaan
akan tetapi tidak mampu untuk membayar yuran PIBG sekolah. Dan mungkin ada di antara yang berada di sini yang terpaksa membatalkan perkhidmatan bas ataupun van sekolah untuk anak-anak mereka sebab ada peningkatan daripada sudut tambang dan terpaksa terperangkap di dalam kesesatan lalu lintas, khususnya yang tinggal di bandar-bandar besar di awal pagi untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Dan ada juga di antara sahabat-sahabat semua, mungkin saya dan mungkin anda, yang terpaksa bangun seawal pagi untuk menyediakan sarapan untuk anak-anak kerana kos makanan di kantin sekolah ada yang meningkat, yang menyebabkan tidak mampu untuk memberikan wang pembelanjaan kepada anak-anak mereka disebabkan peningkatan kos sara hidup. Dan ada di antara kita juga yang terpaksa menumpang, dan anak-anak mereka terpaksa menumpang kenderaan jiran kerana kenderaan mereka kena tarik dengan bank. Ini masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat hari ini merentasi kaum dan juga keagamaan dalam negara kita. Inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Rakyat yang susah semakin terhimpit, yang sederhana menjadi susah, dan yang dahulunya kaya raya menjadi sederhana, dan ada yang telah pun jatuh miskin. Kalau saya bercakap dekat sini, tuan-tuan boleh tengok walanon-walanon di sana. And paling banyaknya di TikTok. And mereka mengatakan, oh Syafiq Halim ni bolehlah bercakap. Dia pakai pun baju bersatu. Dia ni penyokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia sokong walaun dan macai Perikatan Nasional. Habis, takkanlah kamu nak katakan semua rakyat yang tengok live saya, tak kiralah di YouTube, di Facebook dan juga di TikTok ini, mereka semua yang tidak menyokong kepada kerajaan adalah macai-macai dan walaun. Maka kamu telah pun menghina keseluruhan rakyat Malaysia kerana mereka yang tengok media sosial ini. Belum tentunya mereka ini adalah ahli-ahli PAS ataupun Bersatu. Kalau tuan-tuan kata kat saya walaun, tak kisah tuan-tuan kata. Tapi jangan dihina rakyat yang miskin, yang dikatakan diberinya upah untuk membuat perkara-perkara yang terkutuk. Jangan dihina rakyat yang duduk dekat rumah kos rendah. Jangan dihina rakyat yang susah, kerana kamu perlu memahami derita rakyat sekarang ini. Pilihan raya dah habis, tapi pihak-pihak kerajaan masih tak habis-habis nak berkempen. Mereka tidak menyelesaikan masalah rakyat. Bila rakyat bersuara, maka tindakan undang-undang diambil ke atas rakyat untuk mendera rakyat yang susah, yang tinggal di rumah kos rendah ini seperti binatang. Apakah corak pentadbiran negara sekarang ini? Wahai pemerintah yang zalim, kamu sedar sedikit, gaji yang kamu nikmati itu adalah datangnya keseluruhannya daripada rakyat yang membayar cukai, bukannya daripada ahli-ahli Pakatan Harapan semata-mata sahaja yang membayar. Kebanyakannya ahli Pakatan Harapan ini, saya dipahamkan, tidak mempunyai pendidikan yang tinggi dan mungkin mereka bekerja dengan gaji yang kecil. Sudah tentulah mereka tidak faham rakyat-rakyat yang membayar cukai. Dan berbeza dengan mereka-mereka yang duduk di Perikatan Nasional, yang rata-ratanya pemegang diploma, ijazah, master dan PhD, yang berpendidikan tinggi dan berpendapatan tinggi. Sudah tentulah kami pembayar cukai tidak berpuas hati dengan kerajaan pada hari ini. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada Februari tahun 2023 berkenaan dengan Malaysia Economic Monitor di bawah tajuk Domestic Development, kumpulan Bank Dunia mengatakan Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengukuh pada suku tahun yang ketiga tahun 2022 dan yang tertinggi
berbanding negara serantau yang lain adalah disebabkan pengeluaran wang simpanan pekerja KWSP. Di samping keadaan sektor pekerjaan yang bertambah baik kerana langkah kerajaan menaikkan kadar gaji minimum dan program bantuan tunai yang memberi sokongan tambahan kepada perkembangan ekonomi domestik. Banyak walanon-walanon yang tidak berpendidikan tinggi berkata bahawa pengeluaran KWSP tidak membantu apa-apa, malah merugikan, meningkatkan inflasi dan sebagainya. Dan hari ini, dulu mereka bercakap soal menaikkan pendapatan minima. Hari ini mereka menurunkan bagi sektor pekerjaan yang tidak lebih daripada 5 orang. Dan dulu mereka bercakap tentang rakyat yang susah, rumah kos rendah dan sebagainya. Tetapi hari ini, bantuan kewangan yang diberikan kepada rakyat sungguh zalim dan tidak mencukupi sekali. Tuan-tuan, saya berhujah berdasarkan fakta dan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Tuan-tuan boleh pergi dekat website World Bank dan tuan-tuan boleh dapatkan laporan ini yang dikeluarkan pada Februari 2023 berkaitan dengan Malaysia Economic Monitor yang mengatakan bahawa pada suku tahun yang ketiga, ekonomi negara mengukuh adalah disebabkan pengeluaran KWSP yang mereka katakan tidak dapat membuat apa-apa dan tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Di dalam laporan yang sama, saudara-saudara semua, di bawah tajuk The Momentum in Malaysia Economic Recovery Continue in Third Quarter 2022, kumpulan Bank Dunia berpendapat ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan yang mengukuh sebanyak 14.2% tahun ke tahun pada suku yang ketiga 2022 yang tertinggi berbanding negara serantau yang lain. Pertumbuhan ini sebahagian besarnya didorong oleh permintaan domestik dalam tempoh tersebut. Perbelanjaan rakyat berkembang pada 15.1% apabila sektor pekerjaan bertambah baik. Dan dalam laporan ini, lagi sekali, kumpulan Bank Dunia mengatakan bahawa ini adalah disebabkan pengumuman kenaikan gaji minima daripada 1,200 kepada 1,500 ringgit serta program bantuan tunai kepada rakyat seperti bantuan keluarga Malaysia dan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang memberi sokongan kepada kuasa membeli rakyat dan juga kepada perbelanjaan isi rumah. Ini bukan Syafiq Alim kata, ini Bank Dunia kata. Tetapi hanya orang yang berpendidikan sahaja yang boleh membaca laporan ini. Berbeza dengan walanon yang kebanyakannya tidak bersekolah dan sebagainya. Prestasi ekonomi bertambah baik apabila rakyat mempunyai kuasa membeli. Berbeza dengan sekarang apabila rakyat memilih untuk berjimat dan berjimat dari terus berbelanja. Dan dalam keadaan ini akan memberi kesan negatif kepada ekonomi domestik, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS yang bergantung sepenuhnya kepada purchasing power rakyat Malaysia. Persekutuan Majikan Malaysia MEF meramalkan pada tahun 2023 60,000 orang rakyat yang susah, yang miskin akan kehilangan pekerjaan mereka. MEF berkata pengangguran ini bergantung kepada situasi ekonomi, terutamanya sejauh manakah prestasi syarikat kecil dan sederhana PKS pada tahun 2023. Sudah tentulah PKS akan terkesan sekiranya rakyat mengurangkan perbelanjaan mereka dan lebih berjimat di dalam berbelanja. Dan kita akan menyaksikan pada tahun 2023 lebih ramai PKS akan tutup perniagaan mereka, akan gulung tikar. Dan ini akan menyebabkan lebih ramai rakyat akan kehilangan pekerjaan mereka. Perniagaan PKS yang meniaga di bazar-bazar Ramadan
dan peralatan serta pakaian hari raya turut bimbang sekarang ini untuk mengeluarkan modal yang lebih untuk meningkatkan produk mereka. Hal ini disebabkan rakyat berkemungkinan besar memilih untuk tidak berbelanja di bazar dan memasak sendiri, dan serta kemampuan untuk rakyat berhari raya dengan mewah pada tahun ini akan berkurang. Bajet 2023 tidak menunjukkan bantuan yang mencukupi dan bantuan tunai yang mencukupi untuk menyelesaikan masalah rakyat, saudara-saudara semua. Walaupun kerajaan sebelum ini berjanji pelbagai alternatif lain selain daripada pengeluaran KWSP. Masalah yang dihadapi oleh rakyat hari ini kurang difahami oleh kerajaan, di mana apabila OPR mengembali kepada asalnya, maka beban hutang rakyat akan bertambah dan peratusan besar gaji rakyat hanya digunakan untuk membayar hutang. Contohnya, rata-rata rakyat yang susah yang tinggal di rumah kos rendah yang dalam golongan B40 ini, tidak kira saudara semua, Cina, India, Melayu, Kadazan, Iban yang bergaji 2,500, dahulu mereka membayar rumah dengan kadar RM1,000 sebulan. Apabila OPR naik, maka mereka terpaksa membayar dengan kadar 1,200 bulan. Begitu jugalah dengan kenderaan, di mana sebelum ini mereka membayar dengan kadar 350 sebulan, namun sekarang bertambah hingga RM450 sebulan. Maka mereka ini, rakyat yang susah yang tinggal di rumah kos rendah ini, terpaksa menambah RM300 sebulan untuk membayar hutang. Sedangkan RM300 ini sebelum ini dicairkan dalam ekonomi domestik apabila mereka berbelanja untuk membeli benda-benda yang lain. Disebabkan itulah hari ini rakyat yang disebabkan itulah rata-rata rakyat hari ini, tidak kiralah Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, mendesak kepada pengeluaran KWSP yang terakhir bagi mereka untuk menyelesaikan beban hutang mereka terlebih dahulu. Kerana sebahagian besar pendapatan mereka sekarang ini digunakan untuk membayar hutang. Inilah yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk memberi peralatan persekolahan anak-anak mereka. Mereka tidak mampu untuk berbelanja di bazar Ramadan kelak. Dan mereka tidak mampu untuk berhari raya. Jadi kerajaan hari ini dahulunya bercakap soal rakyat yang susah, keadilan bagi mereka yang tinggal di rumah kos rendah. Namun hari ini dan mengabaikan rakyat yang susah, rakyat yang duduk di rumah kos rendah, saudara-saudara semua. Teruskan perkongsian di Facebook, saudara semua. Minum air dulu, Okey, saudara semua, tindakan ego kerajaan bukan sahaja memberi kesan kepada mereka-mereka yang susah yang tinggal di rumah kos rendah ini, dan malah memberi kesan kepada mereka yang mengharapkan pengeluaran KWSP daripada kalangan mereka-mereka yang dahulunya T20 dan turun sehingga M40, ada yang jadi B40, daripada M40 kepada B40 dan daripada B40 kepada B60 pun ada. Dan bukan sahaja kepada mereka, dan tindakan ego kerajaan ini juga akan memberi kesan yang besar kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang bergantung sepenuhnya kepada kuasa membeli rakyat Malaysia. Dalam kenyataan Syangkaran Nambiar daripada Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIA, beliau berkata KWSP sedang menilai dan memperincikan metod terbaik bagi melaksanakan kemudahan penggunaan baki caruman di dalam akaun yang kedua sebagai sokongan untuk membuat pinjaman peribadi.
Maka hari ini rakyat kena kencing lagi. Dan kerajaan tidak memahami kehendak rakyat yang sedang susah ini. Rata-rata rakyat memohon pengeluaran akaun 1, bukan akaun yang kedua. Rakyat yang susah ini bukannya bodoh. Rakyat yang marhin ini bukannya bodoh. Mereka juga tahu akaun yang kedua boleh dikeluarkan bagi pertujuan untuk perumahan, pendidikan, ibadah haji dan juga kesihatan. Namun baki akaun kedua mereka telah habis apabila mereka menggunakan bagi pengeluaran air lestari dan lain-lain semasa negara kita menghadapi wabak COVID-19. Merujuk kepada kenyataan Hatin Prof. Madya Dr. Izlin bin Ismail daripada Universiti Malaya, beliau mengatakan Bank sukar menerima simpanan KWSP sebagai cagaran sekiranya hutang itu tidak boleh dilunaskan. Hal ini kerana Seksyen 51 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja yang menetapkan simpanan KWSP tidak boleh diserahakkan, dipindahkan, kena ditahan, disekuesterkan, dilevikan ke atasnya bagi atau berkenaan dengan apa-apa hutang atau tuntutan apa jua pun. Jika benar KWSP ini boleh dijadikan sebagai cagaran, maka kerajaan perlu menyatakan bank manakah yang membenarkan pinjaman ke atas cagaran tersebut. Hingga sekarang ini kita melihat tidak ada satu pihak bank di Malaysia pun yang mengeluarkan kenyataan. Malah mereka terpinga-pinga dengan cadangan kerajaan hari ini. Bagaimana jika pemiutang tidak mampu untuk membayar pinjaman mereka? Adakah bank mempunyai kuasa untuk mengambil wang di dalam simpanan KWSP mereka? Merujuk pada kenyataan Datin Prof. Madya Dr. Izlin bin Ismail juga, beliau berpandangan dalam hal ini, pihak bank hanya boleh menyita KWSP hanya selepas ia dikeluarkan oleh pencarum. Ini bermakna pihak bank hanya boleh mengambil wang itu apabila mereka mencapai usia 60 tahun ataupun apabila pencarum ini dapat mengeluarkan wang KWSP mereka. Ya, sahabat saya Cikgu Bat ada di sini ya. Saya dah lupa apa saya nak cakap. Okey. Dan di dalam keadaan itu tuan-tuan, berapakah faedah yang dikenakan oleh pihak bank pada waktu itu? Jika kita membicarakan soal simpanan masa tua, jika pihak bank mengenakan faedah hingga wangnya dikembalikan kepada pencarum selepas bersara hanya sebahagian kecil, maka ia tetap juga menyusahkan pencarum di masa tua. Dan adakah bank akan mengutip hutang itu apabila seseorang itu mencapai umur 60 tahun, saudara-saudara semua? Semua idea ini adalah mengarut, saudara-saudara semua. Kita rakyat mencadangkan kepada kerajaan untuk memberi peluang kepada NGO yang membawa suara rakyat yang susah ini, yang tinggal di rumah kos rendah, yang telah pun kehilangan pekerjaan mereka, yang telah pun mewakilkan diri mereka kepada NGO-NGO yang terlibat dengan perjuangan KWSP ini untuk membentangkan kertas kerja mereka kepada kerajaan pada hari ini. NGO-NGO ini tidak terlibat dengan mana-mana parti politik yang ada kat dalam negara kita. Mereka memperjuangkan hak rakyat, keadilan untuk rakyat yang susah, tidak kira Cina, India, Melayu, Kadazan, Iban dan sebagainya. Saya telah melihat beberapa alternatif dan cadangan yang diberikan oleh mereka daripada NGO ini, dan ia lebih nampak kepandaian dan kecerdirikannya berbanding penasihat-penasihat Perdana Menteri. Antara cadangan daripada NGO ini adalah KWSP membayar secara terus kepada pihak bank mengikut kepada jumlah hutang mereka yang tidak lebih daripada 50% daripada simpanan KWSP.
Dan ada yang memberikan cadangan KWSP, memberikan pengeluaran bagi tujuan perniagaan berdasarkan kertas kerja perniagaan dari nilai pulangan terhadap modal yang dikeluarkan. Dan juga cadangan yang lainnya, KWSP haruslah memberikan pengeluaran bagi tujuan pendidikan untuk akaun pertama mereka, kerana mereka sudah tidak mempunyai baki akaun dalam simpanan akaun yang kedua. Dan saudara-saudara semua, pelbagai lagi cadangan dan pelbagai lagi cadangan yang dicadangkan oleh mereka ini, kenapa tidak mahu didengari oleh kerajaan? Sedangkan Bank Dunia sendiri melaporkan kesan pengeluaran KWSP adalah positif, bukan negatif, sebagaimana yang digambarkan oleh penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang tidak mempunyai latar pendidikan yang baik dan tinggi, yang mereka tidak memahami laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Pencacai Anwar Ibrahim mengatakan bahawa mereka-mereka yang nak keluarkan KWSP ini adalah kerana mereka nak beli iPhone 14 dan sebagainya. Ini kerana mereka membuat persepsi awal. Mereka tidak mendengar kepada apa yang dirintihkan oleh rakyat. Dan kita hari ini rakyat terasa amat terkesan dengan peningkatan kos sara hidup, dengan peningkatan kos harga barang, dengan peningkatan kos segala-galanya meningkat, tetapi gaji kita tidak meningkat, yang menyebabkan rakyat terkesan. Tidak ada masa bagi kita rakyat yang susah, mereka-mereka yang tinggal di rumah kos rendah daripada kalangan Melayu, India, Cina, Iban dan juga Kadazan, untuk pergi membeli iPhone 14 dan sebagainya. Kita ingin duit kita untuk kelangsungan kehidupan kita sekarang ini, bukan untuk kita beli sport rim dan juga iPhone 14 macam yang mereka katakan kepada kita. Saudara semua, bila kita rakyat menuntut kepada hak kita, bila kita tuntut kepada keadilan bagi diri kita, mereka mengugut kita untuk mengangkat keris dan mengatakan membujur lalu melintang patah untuk berperang dengan kita. Jadi saudara, inikah contoh yang terbaik ditunjukkan oleh Perdana Menteri untuk mengangkat keris kepada rakyat yang susah tinggal di rumah kos rendah daripada kalangan-kalangan yang menyokong kepada Parti Perikatan Nasional pada hari ini. Nan ada dalam rupi. Okey ya sahabat saya Nan, saya nampak. Okey tuan-tuan. Nak buh lagi share. Hampa tak share berugi, sebab sekejap di akhir hujah saya ada 3 pantun. 3 pantun yang amat berkesan untuk hampa sebarkan, sebar luaskan. Okey tuan-tuan, Pencacai-pencacai kepada Anwar Ibrahim mengatakan kepada kita rakyat Malaysia, jangan risau saudara-saudara semua. Ramai pelabur-pelabur akan masuk ke Malaysia, namun secara faktanya mereka memberi gambaran yang hanya angan-angan mak jenin, sedangkan faktanya menunjuk keadaan yang berbeza. Mengikut laporan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, keyakinan perniagaan di Malaysia telah menurun sejak Anwar menjadi Perdana Menteri, iaitu 85.90 skor mata pada suku tahun keempat 2023 berbanding 99.80 mata sebelumnya. Ada pelbagai faktor yang menyebabkan pelabur kurang yakin untuk menjalankan perniagaan di Malaysia. Yang pertamanya sudah tentulah suhu politik yang tidak menentu. Saudara-saudara semua, belum ada sejarah di Malaysia
Perdana Menteri membincangkan berkaitan dengan hal ehwal ekonomi di pejabat parti politik disertai oleh kepimpinan parti politik. Hal ehwal ekonomi haruslah dibincangkan di dalam mesyuarat jemaah menteri, bukan pergi bincang dekat PWTC. Yang kita nampak mungkin mereka tengah bincang, janganlah lompat, bagilah Anwar 5 tahun. Mungkin benda tu yang mereka bincangkan. Inilah yang menyebabkan pelabur melihat bahawa suhu politik yang tidak menentu, yang menyebabkan mereka takut untuk melabur dalam negara kita. Yang keduanya adalah pelabur melihat dasar dan polisi kerajaan yang tidak jelas di bawah pentadbiran kerajaan Madani sekarang ini. Berbeza apabila zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dan dasar yang mesra perniagaan dan pragmatik yang menyokong kepada iklim pelaburan di Malaysia di bawah dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 yang menunjukkan keberhasilannya apabila kita dapat mencapai pelaburan yang tersangat tinggi di bawah zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dan diteruskan pada zaman Ismail Sabri. Kita juga menghadapi masalah pelaburan daripada Eropah, dan kerana dasar sokongan ke atas tenaga boleh baru dengan menetapkan, kerajaan Eropah menetapkan 30% penggunaan tenaga boleh baru kepada pelaburan yang mereka ingin lakukan sekarang ini. Malaysia masih kurang lagi fasiliti industri perkilangan yang menyokong kepada tenaga boleh baru ini dan juga tenaga hijau. Selain daripada mengurangkan pelepasan karbon sebagaimana yang ditetapkan oleh pelabur-pelabur daripada Eropah, mereka juga melihat tenaga boleh baru ataupun tenaga hijau sebagai langkah penjimatan kos input mereka, di mana mereka boleh menyediakan peluang pekerjaan dengan gaji yang lumayan kepada negara yang terlibat dalam pelaburan. Thailand dan Indonesia dilihat mendahului Malaysia dalam penggunaan hidro, geotermal dan juga PV solar dari kalangan pemain industri. Ini menyebabkan pelabur hari ini tertumpu untuk melabur di negara seperti Thailand dan Indonesia. Berbeza dengan Malaysia, kita tak sembang pasal tenaga boleh baru. Kita sembang pasal siapa nak takbir Selangor, siapa nak takbir Pulau Pinang, Perhimpunan Melayu, berkaitan dengan agama, nak melawat gereja dan sebagainya. Kita tak sembang pasal nak tarik pelabur, kita duk sembang pasal benda merapu. Dan akhirnya Thailand dan Indonesia leading kepada kita, dan akhirnya pelabur ini pergi ke dalam negara tersebut. Berbeza dengan Malaysia juga, tuan-tuan. Dan menteri kita ni sibuk untuk bawa masuk kenderaan elektrik sebagai langkah menyokong teknologi hijau. Persoalannya sekarang ini, siapa yang akan membeli kenderaan elektrik ini? Dan di saat rakyat tiada pekerjaan dan pendapatan yang tetap serta kos sara hidup yang tinggi. Selain penyediaan fasiliti tenaga boleh baru, pelabur juga melihat kepada input kos mereka di Malaysia. Tarif elektrik yang ditingkatkan sebanyak 44% di kalangan pemain industri sebagaimana yang dilaporkan oleh Persatuan Pengilang Malaysia akan menyebabkan kos mereka meningkat, ditambah pula dengan pelbagai cukai yang tidak mesra kepada pelabur. Pelabur datang untuk membuat keuntungan, bukan secara sukarela seperti hasrat Anwar Ibrahim untuk membantu pembangunan negara kita. Tidak ada orang yang datang nak jadi sukarelawan untuk membangunkan negara orang lain. Tetapi bagi mereka, mereka datang untuk buat duit dalam negara kita dan membawa pulangan yang lumayan balik ke negara mereka. Jadi kalau Anwar sebagai Perdana Menteri nak harap ada sukarelawan boleh bantu, maka tidak akan ada sukarelawan untuk membantu berkaitan dengan benda tersebut, kecuali kerajaan membuat dasar dan polisi yang baik agar pelabur-pelabur masuk dalam negara kita. Bagi produk yang dieksport dan hanya diproses di Malaysia, keuntungan mereka akan mengecil kerana kos input yang tinggi serta raw material yang mahal disebabkan ketidakketentuan nilai ringgit. Lebih baik mereka pergi melabur ke negara lain yang boleh memberi pulangan yang lebih lumayan. Ramalan daripada Trading Economy 2023, ringgit akan berada pada paras RM RM4.60 berbanding US dollar pada suku tahun kedua tahun 2023.
dan akan menyusut kepada RM4.63 berbanding US dollar pada suku tahun ketiga tahun 2023 dan akan terus menyusut kepada RM4.64 berbanding US dollar pada suku tahun keempat 2023. Ini akan menyebabkan pelabur berhati-hati dan di dalam mood berjaga-jaga untuk melabur di Malaysia kerana pulangan yang kecil disebabkan ketidakketentuan nilai ringgit. Secara realitinya saudara-saudara semua, penyokong PH yang hanya berangan-angan dan bermimpi agar pelaburan meningkat, namun itu hanyalah mimpi mereka yang tidak berpendidikan tinggi dengan mengharapkan sosok tubuh Anwar Ibrahim mampu menarik pelaburan yang banyak ke dalam negara. Inilah hakikat yang berlaku kepada negara kita sekarang ini. Maka tuan-tuan, saya nak habis live saya sebab saya nak pergi room member saya. Saya dah janji kepada tuan-tuan saya nak bagi 3 pantun. 3 pantun ke puisi, lebih kurang macam tu lah. Maka saya nak berpesan kepada rakan-rakan saya yang menengok live saya pada malam ini dan terus kongsikan live saya di Facebook, YouTube dan juga TikTok. Kita kena ingat pesanan orang tua-tua dahulu yang mengatakan, jika mengangin jangan tumpah padinya, jangan bersemutan kebas sekali. Pilihlah pemimpin yang benar baik, jangan penyesalan berulang kembali. Mengangin padi berhati-hati agar beras tak terbang sama. Salah undi sengsara diri, pemimpin tak guna rakyat merana. Segalanya di tangan rakyat, tidak kiralah Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan serta lain-lain. Kita bersatu demi negara, tolak pemimpin yang gagal. Isu perkauman dan agama tidak penting. Yang penting ada makanan atau tidak di atas meja kita semua. Ada duit atau tidak di dalam akaun bank rakyat semua. Anak-anak rakyat cukup makan ataupun tak. Pendidikan rakyat-rakyat yang susah, anak-anak mereka terjamin ataupun tak. Janganlah tumpah padi di angin, jatuh harganya tiada nilai. Jika hendak mencari pemimpin, pertama prihatin seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kedua, seorang yang pandai mentadbir negara. Itulah hakikatnya saudara semua. Apabila kita tersalah memilih pemimpin, maka inilah bala yang kita hadapi. Apabila rakyat yang susah semakin susah, rakyat yang sederhana menjadi susah, rakyat yang dulunya T20 akhirnya jatuh menjadi susah. Allahu Akbar, syukri syahat. Okey tuan-tuan. TS masuk asal TS. Sekali. Boleh tuan-tuan. Ada yang nak ulang, nak rekod boleh. Kita bagi dengan penuh semangatnya. Jika mengangin jangan tumpah padinya, tangan bersemutan kebas sekali. Pilihlah pemimpin yang benar baiknya, jangan penyesalan berulang kembali. Mengangin padi berhati-hati agar beras tak terbang sama. Salah undi sengsara diri, pemimpin tak guna rakyat yang merana. Jangan tumpah padi di angin, jatuh harganya tiada nilai. Jika hendak cari pemimpin, pertama prihatin seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang kedua, dia adalah seorang yang pandai untuk mentadbir negara. Okey tuan-tuan, takbir, Allahu Akbar. Tuan Fik, tak dan hadam. Mampu hidup ulang banyak kali. Okey tuan-tuan, cabut kerih. Sekali lagi penat lah. Sekali lagi bang. Berapa kali. Bagi cukup 3. Saya ulang. Saya ulang saudara-saudara semua. Rakyat yang susah, rumah kos rendah, Cina, India, Melayu, Kadazan, Iban.
Dengar pantun ini. Jika mengangin jangan tumpah padinya, tangan bersemutan kebas sekali. Pilihlah pemimpin yang benar baiknya, jangan penyesalan berulang kembali. Mengangin padi berhati-hati, agar beras tak terbang sama. Salah undi sengsara diri, pemimpin tak guna rakyat merana. Jangan tumpah padi di angin, jatuh harganya tiada nilai. Jika hendak cari pemimpin, pertama prihatin seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang keduanya pandai untuk mentadbir negara sedara-sedara semua. Okey, tuan, Okey, saya rasa cukuplah setakat tu untuk malam ni. Teruskan perkongsian, siapa nak ulang berreply lah. Saya ulang saudara-saudara semua. Okey, saudara semua, terima kasih di Facebook, di TikTok malam ni tuan-tuan type page Anas Sofi, bukan Anwar Ibrahim, Anas Sofi. Dia ada live bersama dengan kepimpinan Perikatan Nasional di Pulau Pinang. Okey tuan-tuan, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum. Terima kasih kepada mereka yang sentiasa berkongsi live saya. Yang tak kongsi itu tekanlah kongsi. Yang tak dapat notification tu, and klik